Test mic 1, 2, 3. Boleh dengar ke? Boleh. Jadi kalau dah record form Sekejap. Bila bagi signal ni maksudnya dah record Jadi boleh. Sekejap Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada pensyarah yang dihormati Dr. Emily Syafila binti Sharif dan para hadirin yang dihormati sekalian. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin serta limpah kurnia daripadanya dapat kita bertemu lagi dalam forum inovasi pendidikan. Bersama saya Wan Hafizul Mirza Bewangkara Amin selaku moderator anda pada malam yang berbahagia ini. Hadirin yang dirahmati sekalian, sebelum kita memulakan majlis kita pada hari ini, tidak lengkap tanpa bacaan doa. Jadi marilah kita menadah tangan mengaminkan bacaan doa yang akan disampaikan oleh saudara Muhammad Nur At-Tamizi bin Roslan. Dengan itu dipersilakan. Wa kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada saudara Tarmizi atas bacaan doa itu tadi. Baik, sebelum saya memperkenalkan ahli panel kita pada hari ini, saya akan membicarakan sedikit berkenaan topik kita iaitu pendekatan pembelajaran berdasarkan gamifikasi untuk subjek asas sains komputer. Seperti yang kita ketahui, sememangnya Wawasan 2020 dan Plan Induk Pembangunan Pendidikan ialah bertujuan untuk melahirkan rakyat yang berkompeten, kreatif dan inovatif. Hal ini kerana kita tidak seharusnya menjadi pengguna teknologi. Sebaliknya kita perlu menjadi penyumbang kepada teknologi. Untuk merealisasikan matlamat ini, kita hendaklah menerapkan kemahiran kompeten, kreatif dan juga inovatif dalam kurikulum sekolah. Sebelum kita mengupas tajuk ini dengan lebih mendalam, terlebih dahulu mari kita berkenalan dengan 4 orang ahli panel kita pada hari ini. Baiklah, panel kita yang pertama. Saudari Veronica Malaya, anak Matu. Apa khabar saudari Veronica? Alhamdulillah sihat. Seterusnya, panel kedua. Saudara Muhammad Nur At-Tamizi bin Roslan. Apa khabar? Khabar baik, saudara moderator. Alhamdulillah. Panel ketiga kita, saudara Muhammad Zulfitri Sharafi bin Zukri. Apa khabar saudara Zulfikri? Khabar baik saudara, Alhamdulillah sihat lagi. Alhamdulillah sihat. Baiklah, panel yang terakhir iaitu saudari Yan Kai. Sihatkah di sana? Sihat, terima kasih moderator. Okey, Alhamdulillah semua sihat ya. Tanpa melengahkan masa lagi, kita akan mengupas topik kita pada hari ini bermula dengan pertanyaan pertama kepada panel kita yang pertama iaitu saudari Veronica. Baik, menurut saudari,
Apakah isu yang sering berbangkit apabila berkaitan dengan bilik darjah? Boleh saudari terangkan? Terima kasih kepada saudara moderator. Terlebih dahulu saya ucapkan salam sejahtera kepada Cik Emily dan tidak lupa juga kepada rakan-rakan yang lain yang sudi hadir untuk hangatkan malam ini bersama sesi seminar ini. Okey, baiklah. Berbalik kepada isu yang saudara moderator tanya sebentar tadi, apakah isu yang sering kali berlaku dalam bilik darjah? Okey. Menurut Sarina Baharudin, pengajaran adalah merupakan satu tugasan ataupun aktiviti yang diusahakan oleh guru bersama pelajarnya. Manakala, masalah pula adalah merupakan perkara yang berlaku menghalang sesi PDP tersebut berjalan dengan lancar. Jadi, saya yakin saudara dengan saudari sekalian bukannya mudah untuk menguruskan masalah tingkah laku dalam kalangan pelajar. Ada kala ketikanya ia boleh dikawal dan ada ketika dia tidak boleh dikawal. Jadi di sini saya boleh simpulkan bahawa tanggungjawab seorang guru ni amat berat sekali dan bukanlah perkara yang mudah. Bak kata pepatah, berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul. Itulah tugas hakiki seorang guru di sekolah. Okey, berbalik kepada isu yang berlaku dalam bilik darjah. Isu yang pertama adalah isu pelajar senang hilang tumpuan. Kenapa pelajar senang hilang tumpuan di dalam bilik darjah? Perkara ini adalah disebabkan sikap pelajar terhadap guru ataupun subjek yang diambil akan mempengaruhi minat serta usaha ke arah kejayaan akademik seseorang pelajar. Pelajar selang hilang tumpuan selalunya akan menghabiskan masa dengan termenung sahaja sepanjang PDPC dijalankan ataupun dalam erti bahasa lain yang kita sering kali dengar diucapkan oleh guru-guru lain, badan di dalam kelas tetapi minda entah ke mana. Selain itu, rakan sekelas yang berada di sebelah pelajar juga merupakan faktor yang menyumbang kenapa pelajar senang hilang tumpuan di dalam kelas. Hal ini kerana pelajar tersebut dia senang terpengaruh dengan perilaku rakan sebelahnya. Sebagai contoh, kalau pelajar A dengan pelajar B dia duduk sekali di dalam kelas. Okey, manakala pelajar ini adalah merupakan seorang pelajar yang sangat fokus di dalam kelas, manakala pelajar B adalah seorang yang suka berborak di dalam kelas. Secara tidak langsung, pelajar A ini berkemungkinan dia akan terikut-ikut oleh dengan tingkah laku pelajar B ini tadi. Okey, ini adalah berdasarkan pengalaman saya sendiri semasa menjalankan latihan mengajar di sekolah A, di mana dalam kelas A tersebut ada segelintir pelajar yang memang selalu sangat hilang tumpuan dan susah fokus bila saya menyampaikan sesi pengajaran. Saya bertanya kenapa perkara tersebut berlaku dan majoriti jawapan pelajar mengatakan bahawa mereka mengantuk di mana mereka selalu menghabiskan masa dengan bermain game dan melayari media sosial sehingga lewat malam. Okey, isu yang kedua adalah minat pelajar semakin pudar. Okey, minat pelajar semakin pudar adalah disebabkan secara tidak langsung pelajar dia tidak faham topik yang dibincangkan. Tumpuan pelajar ni dia senang terganggu apabila mereka tidak faham tentang apa yang ingin guru sampaikan tersebut. Dan perkara ni dia jadi lagi teruk ataupun bertambah lagi sulit apabila mereka malu nak bertanya kepada guru diorang, kepada guru mereka berkenaan apa yang mereka tak faham. Ini kerana mereka beranggapan sekiranya mereka bertanyakan soalan kepada guru tersebut dan di hadapan kelas, nanti mereka akan diejek oleh rakan-rakan. Majoriti mereka beranggapan sedemikian. Okey, ini adalah sekali lagi saya nyatakan adalah merupakan pengalaman saya semasa latihan mengajar juga, di mana saya namakan pelajar ini adalah sebagai pelajar A, di mana sering kali saya perhatikan dia selalu buat bising di dalam kelas, dia tidak fokus bila ada aktiviti dijalankan, dia selalu tidak melibatkan diri dan dia suka ganggu-ganggu rakan-rakan yang lain menjalankan tugas tersebut. Ini bukan berlaku di kelas saya sahaja dan dia berlaku juga untuk subjek-subjek yang lain. Dan saya bertanya kepada pelajar tersebut,
Kenapa suka berbuat sedemikian ketika waktu PDP tengah dijalankan? Dia mengatakan bahawa dia terpaksa ambil subjek ASK disebabkan dia tiada pilihan dan mengatakan bahawa subjek tersebut adalah merupakan silibus yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah. Jadi disebabkan ketiada minat dalam diri pelajar tersebut menyebabkan pelajar jadi kurang motivasi dalam diri untuk belajar subjek tersebut. Okey, isu yang ketiga adalah strategi pengajaran yang berpusatkan guru ataupun dalam erti kata lain yang kita sering kali dengar adalah teknik pengajaran tradisional. Seperti saudara dan saudari sedia maklum, guru adalah merupakan tunjang utama dalam pelaksanaan sesi PDP dalam bilik darjah. Umpama nakhoda mengetuai sebuah kapal. Untuk menyempurnakan sesi PDP, sudah semestinya kita memerlukan bahan bantu mengajar, tidak kiralah dia bertulis, bercetak ataupun secara digital. Antara isi yang ingin saya kupaskan dalam isu ini adalah bahan bantu mengajar yang kurang menarik. Menurut kajian yang telah saya lakukan, iaitu kajian daripada Sabrina Baharudin, ia mendapati bahawa kebanyakan pelajar menyatakan bahawa bahan bantu mengajar yang digunakan adalah tidak menarik dan menyebabkan mereka hilang fokus di dalam kelas. Pengajaran ini hanyalah berlaku berasaskan buku dan guru tersebut hanya bersyarah tanpa henti. Rata-rata yang melakukan perkara sebegini adalah guru veteran kerana setengah mereka beranggapan bahawa penggunaan bahan bantu mengajar ini hanya melambatkan masa sahaja. Hal ini menyebabkan berlaku kegagalan guru itu untuk menyampaikan sesi PDP dengan baik dan secara tidak langsung ia tidak dapat mampu mencetus idea kreatif dan inovatif dalam diri pelajar. Okey, saya bagi contoh. Cikgu A ni dia mengajar subjek sains. Okey, cikgu A ni dia selalu sahaja bercakap, di samping dia bercakap dia juga ada tulis sedikit nota di papan putih ataupun papan hitam. Sambil-sambil dia bercakap, dia akan ulang tingkah laku dia seperti dia bercakap diselang dengan dia menulis. Okey, jadi secara tidak langsung pelajar dia akan jadi cepat bosan. Okey, perkara ini dia jadi lebih melarat apabila kalangan guru ni dia hanya mengajar tanpa mempedulikan tingkah laku pelajar. Yang penting mereka berfikiran mereka telah melaksanakan sesi pengajaran tersebut. Maksudnya guru ni dia tidak peka dengan situasi di sekelilingnya sehingga menyebabkan situasi tersebut berlaku. Jadi pelajar ni dia akan senang rasa mengantuk dan mula tidak menumpukan perhatian sepenuhnya. Okey, untuk isu yang terakhir pula, tiada aktiviti yang menarik dapat mencetus minat pelajar. Sebagai seorang guru, kita perlu merancang persediaan mengajar. Contohnya aktiviti yang dipilih perlu mengikut keperluan topik yang kita ajar. Namun berbalik kepada isu sebentar tadi, tiada aktiviti yang menarik dapat mencetus minat pelajar. Maksudnya di sini tiada aktiviti yang mencabar. Maksudnya setelah guru tu habis mengajar satu chapter, dia akan terus bagi latihan dekat pelajar ataupun dia akan suruh pelajar buat nota. Lepas selesai buat nota ataupun membuat latihan, dia akan suruh je pelajar tu hantar latihan tersebut. Bukanlah saya memukul rata teknik pengajaran guru-guru, namun pemerhatian saya sendiri, majoriti aktiviti yang dibuat dalam kelas adalah sama dan berulang. Contohnya seperti yang saya katakan sebentar tadi, menulis nota, buat latihan. Pada awalnya mungkin pelajar boleh menerima benda begini, tapi lama-lama pelajar dia dah jadi lali dengan teknik yang sama. So jadi perkara ini menyebabkan pelajar jadi jemu dan bosan. Jadi di sini saya ingin simpulkan bahawa isu sebegini mungkin perkara biasa sahaja untuk setengah pihak dan ada pihak mengatakan bahawa ia memang tiada jalan penyelesaian. Bak kata pepatah, kudis menjadi tokak, kuman menjadi barah. Jika tidak dibendung, isu ini dia akan menjadi semakin melarat.
Baiklah, itulah serba sedikit daripada isu yang saya kupaskan sebentar tadi. Saya serahkan kembali kepada saudara moderator kita. Baiklah, terima kasih kepada saudari Veronica dengan input yang telah diberikan. Jadi kesimpulan yang boleh dibuat berdasarkan hujah saudari Veronica itu tadi, isu yang difokuskan dalam hujahnya ialah strategi pengajarannya hanya berdasarkan buku teks semata-mata menjadi punca kepada masalah lain yang timbul semasa sesi PDP berlangsung. Hal ini akan menjejaskan akademik pelajar tersebut. Baik, seterusnya pertanyaan kedua ini ditujukan kepada panel kita yang kedua, iaitu saudara Tarmizi. Menurut saudara, apakah penyelesaian yang sesuai berdasarkan pendekatan gamifikasi itu sendiri yang boleh dilaksanakan oleh guru dalam kelas, terutamanya dalam subjek asas sains komputer? Dipersilakan saudara Tarmizi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada saudara moderator. Pertama sekali saya mengucapkan terima kasih juga kepada Miss Emily dan juga rakan dan hadirin sekalian. Okey. Pertama sekali bagi menjawab persoalan iaitu mengenai topik utama kita pada malam ini, gamifikasi dan juga berkaitannya dengan asas sains komputer. Jadi sebelum kita pergi dengan lebih jauh lagi, alangkah baiknya kita mengenali dahulu konsep gamifikasi itu. Jadi pembelajaran berasaskan gamifikasi dia adalah satu kaedah yang menggunakan pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang berasaskan permainan lah. Gamifikasi means permainan. Okey, apa tujuan gamifikasi ini? Tujuan gamifikasi ini ia adalah tidak lain dan tidak bukan untuk menjadikan sesi pembelajaran dan pembelajaran di dalam kelas itu lebih menarik. Jadi mengapa kita sebagai seorang guru menggunakan kaedah gamifikasi ini dan untuk diterapkan sepanjang sesi PDP di dalam kelas berlangsung? Di sini saya ingin menguraikan berdasarkan satu kajian yang telah dilakukan oleh oleh seorang Profesor Madya. Okey. Profesor Madya Dr. Normadya Sheikh Said. Okey. Beliau pernah menyatakan bahawa dengan teknik gamifikasi ini yang diterapkan dalam pengajaran, pelajar dia mampu menyelesaikan permasalahan sukar dalam situasi yang seakan-akan game. Okey, kita ambil rasional. Apabila kita melibatkan diri kita dalam bermain sesuatu permainan, misalnya apabila kita bermain dengan satu permainan, tak kisahlah bermula daripada tahap yang mudah, sederhana ataupun sukar, setiap tahap yang kita main dalam permainan tersebut, kita akan laksanakan sehingga habis. Okey? Ini bermaksud kita tidak akan tinggalkan permainan tersebut begitu saja, ibarat tergantung tak bertali lah. Kita akan cuba menghabiskan. Tak kisahlah cabaran tersebut sukar atau sukar, kita akan cuba. Okey? Bukan itu sahaja, menurut beliau lagi, ianya akan menjadikan sesi pembelajaran dan pembelajaran lebih menarik. Okey? Pelajar dia lebih tertumpu dan engaging. Engaging ni means keterlibatan lah. Okay. Apabila kita melibatkan gamifikasi dalam pembelajaran kita, minat dan fokus pelajar termasuklah bukan sahaja akal tapi badan mereka sendiri, fizikal mereka turut melibatkan diri sepanjang sesi pembelajaran itu berlangsung. Okay. Pelajar akan memperoleh peluang serta mendapat maklum balas segera untuk menyelesaikan masalah. Okay. Selain itu, menurut beliau lagi, sepanjang menjalankan kajian berdasarkan gamifikasi ini, beliau telah memperkenalkan sebuah teori, Theory of Engagement Features, yang dikenali sebagai GIFCES. GIFCES. Apa itu? Saya tak ada, maafkan saya bukan ingin mengupas secara
lebih detail mengenai teori tersebut, tapi yang saya ingin mengatakan bahawa teori GIFCES tu yang terdiri daripada goals, matlamat bagi seorang guru mencapai objektif pembelajaran di dalam kelas. Okey, kemudian immediacy dia means kesegeraan. Feedback, maklum balas. Construct means pembinaan. Experience, pengalaman, dan simulation means simulasi lah. Teori yang diperkenalkan, teori yang diterapkan dalam elemen pembelajaran dan pengajaran. Okey, apa kesan teori ini? Okey, melalui penggunaan teori ini dapat dibuktikan bahawa kanak-kanak ini dia mempunyai sifat yang mahu diberi ruang. Okey, untuk menyelesaikan permasalahan secara berperingkat. Okey, ni yang saya cakap tadi. Kanak-kanak dia suka cabaran tapi macam mana kita nak attract, kita nak menarik cabaran tersebut kepada pelajar untuk mereka suka dengan cabaran tu. Okey, jadi kita kena bagi mereka ruang, okey, dengan melaksanakan permasalahan tersebut secara berperingkat. Okey, secara berperingkat means daripada mudah, kemudian sederhana dan lebih tinggi lagi pada tahap yang lebih sukar lah. Okey, akibat daripada itu, mereka akan lebih menyukai dan merasa lebih berkuasa untuk menyelesaikan permasalahan. Apa maksudnya? Okey, mereka ini apabila mereka dah berjaya, contoh mereka dah berjaya menyelesaikan satu tahap yang mudah, kemudian beralih kepada tahap sederhana. Mereka telah berjaya untuk menyelesaikan pada tahap sederhana tersebut. Kemudian mereka cuba untuk menyelesaikan pada tahap yang lebih sukar. Apabila mereka berjaya menyelesaikan masalah bagi setiap tahap ini, secara tidak langsung akan timbul rasa yakin untuk mereka dalam menyelesaikan masalah tersebut lah. Hal ini secara tidak langsung mereka akan berfikir mereka sudah menguasai. Mereka mudah menguasai bagi sesuatu aspek tu. Okey. Selanjutnya, kaedah pelaksanaan gamifikasi ni sebenarnya dah banyak diamalkan oleh guru-guru semasa menjalankan PDP di dalam kelas. Okey. Selain itu, gamifikasi ini juga kita dapat dibahagikan kepada dua, iaitu secara online ataupun offline. Okey, sebelum itu saya nak tambah sedikit. Okey, gamifikasi ini kalau kita maksud saya gamifikasi ini mempunyai keterlibatan yang paling tinggi ataupun diterapkan statistik penerapan gamifikasi ini paling tinggi digunakan sepanjang pelaksanaan PDPR lah, suatu pandemik sebelum ini. Okey, sebabkan kita tahu suatu pandemik guru-guru mengajar seperti biasa, tetapi pelajar tersebut tidak memberi tumpuan. Okey, bahkan ada pelajar yang tidak pernah hadir langsung sepanjang guru menjalankan sesi PDPR secara online lah. Jadi bagaimana guru-guru ini nak menarik minat pelajar adalah dengan menerapkan elemen ini untuk menarik untuk menarik tumpuan dan juga minat pelajar mengikuti kelas yang dijalankan. Okey. Jadi kita ketahui medium platform gamifikasi secara online yang kita sering gunakan ataupun kita sering selitkan dalam pengajaran seperti penggunaan quizzes, Socrative, Kahoot, Looker, Live Worksheet dan Gamilab. Okey. Ini baru sebahagian. Saya yakin dekat luar sana sekarang dah banyak platform yang berdasarkan gamifikasi ini yang guru boleh ambil dan terus gunakan dalam pembelajaran. Okey. Saya juga nak ingin menghuraikan berdasarkan pengalaman saya sewaktu menjalankan latihan mengajar sebelum ini. Saya mendapati bahawa guru pembimbing saya, okey, pada minggu pertama guru pembimbing saya yang mengajar. Jadi saya mendapati bahawa beliau tidak menggunakan kaedah gamifikasi ini.
Okey, di mana apabila beliau hanya berdasarkan pembelajaran chalk and talk, pelajar tersebut kita boleh nampak terutama bagi subjek asas sains komputer ataupun subjek-subjek yang berat Okey, pelajar tersebut kita boleh nampak dia mengantuk, okey, dia tidak fokus. Okey, ada yang lebih sedih sekali bila tengok pelajar tersebut dia tak nak belajar tapi dia ambil keputusan untuk tidur. Jadi bagaimana kita nak menimbulkan rasa minat tu sewaktu guru-guru menjalankan sesi pembelajaran. Okey. Dengan cara inilah gamifikasi ini, okey, kita gunakan sebagai contoh yang paling kita sering guna adalah quizzes dengan juga live worksheet Okey, apabila kita menggunakan medium ini, pelajar dia lebih tertarik untuk belajar dan menggunakan benda-benda baru benda-benda baru. Pelajar dia suka benda-benda baru dan juga aktiviti yang melibatkan pergerakan psikomotor. Okey. Kemudian manakala platform gamifikasi secara offline, secara offline yang kita boleh laksanakan dalam pengajaran pula. Sebagai contoh saya ambil 1-2 contoh. Sebagai contoh bola racun, game sport. Okey. Sebenarnya banyak lagi. Tapi seandainya tak semestinya kita boleh laksanakan kaedah gamifikasi ni secara atas talian, tapi secara offline pun kita boleh laksanakannya. Seandainya situasi tersebut, sebagai contoh, tidak ada kemudahan atau kemudahan infrastruktur yang lengkap lah. Jadi guru-guru boleh ambil inisiatif untuk melaksanakan kaedah gamifikasi secara offline berdasarkan kreativiti dan inovatif guru itu sendiri. Okey. Jadi pendekatan yang digunakan ini juga dia ada berkait rapat dengan pembelajaran abad ke-21. Okey, seterusnya saya ingin memperkenalkanlah sebuah model permainan yang dicipta oleh kami dan kami gelarkan dia sebagai Askaria. Askaria. Menarik. Apa itu Askaria? Okey, ini adalah salah satu model yang kami bangunkan. Okey. Askaria ni kami ambil dia daripada gabungan konsep Jutaria dan juga subjek ASK itu sendiri. Okey. Dia merupakan permainan yang berdasarkan game sport. Okey, tujuan permainan ini dicipta untuk memudahkan pelajar menguasai subjek asas sains komputer dalam persepsi yang lebih menyeronokkan. Okey, berdasarkan saya tambah lagi, berdasarkan pengalaman lepas sewaktu menjalani latihan mengajar, saya mendapati bahawa rata-rata pelajar menyatakan bahawa subjek ASK ni merupakan salah satu subjek yang sukar untuk dikuasai. Bukan itu sahaja, pelajar ada juga menyatakan bahawa subjek ini membosankan dan ada juga pelajar mengatakan bahawa dia terpaksa ambil sebab cikgu suruh. Jadi kita ingin mengubah persepsi pelajar tersebut kepada yang lebih baiklah. Bagaimana kita nak ubah persepsi negatif mereka kepada yang positif supaya mereka tidak rasakan subjek asas sains komputer ini sebaliknya. Okey. Jadi terlebih lagi, sekiranya pendekatan yang dibawa oleh seorang guru itu tidak bersesuaian dengan pelajar, akibat daripada itu pelajar akibat daripada itu sesi pembelajaran tersebut daripada awal sampailah akhir mengalami dia akan mengalami gangguan daripada segi penguasaan objektif guru tersebut pada hari kejadian. Okey. Tujuan yang lain adalah untuk menukarkan macam saya cakap tadi, untuk menukarkan persepsi pelajar. Okey. Dan sebagai langkah yang kita boleh ambil dengan melaksanakan kaedah ini, akibat dia pelajar dia akan lebih cenderung kepada perkara-perkara yang menarik minat mereka. Oleh sebab itu, pendekatan strategi dan juga teknik yang bersesuaian mengikut keadaan persekitaran dalam kelas tersebut. Okey, kemudian
permainan ini juga, saya tambah sikit, permainan ini juga dia dapat mendidik dengan cara yang lebih mudah. Bahkan ianya dapat memupuk nilai berdaya saing dengan lebih menyeronokkan. Okey. Berkaitan dengan cara bermain, sekejap lagi saya akan kongsikan bagaimana bermain dengan game ini. Cumanya itu tidak secara menyeluruh lah, hanya video pendek sahaja. Okey. Berkaitan lagi dengan soalan. Okey, boleh tak tunjuk sikit soalan? Okey. Guru tersebut, saya melaksanakan model ini disebabkan kita tahu subjek ASK ni adalah salah satu subjek yang agak sukar untuk dikuasai. Jadi guru boleh menggunakan pendekatan dengan menghasilkan games ini dan menyediakan set-set soalan di mana untuk contoh games ini kami mengambil satu bab iaitu segmen kod di dalam subjek ASK tersebut. Tidak semestinya guru tersebut juga boleh menggunakan soalan berdasarkan bab-bab lain juga. Supaya ada kepelbagaian di situ. Jadi di hujung perkongsian ini saya akan sharekan sebuah video pendek untuk menerangkan bagaimana games ini. Dipersilakan. Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kumpulan kami iaitu kumpulan 1 akan menerangkan cara bermain game board Askaria. Terlebih dahulu, ini adalah sebuah prototipe model sahaja. Permainan ini memerlukan 5 orang pemain yang terdiri daripada 4 pemain dan seorang banker. Banker berperanan sebagai pemegang soalan. Pemain pertama dikehendaki untuk membaling dadu dan bergerak berdasarkan nombor yang terdapat pada dadu tersebut. Kemudian, mereka perlu menjawab soalan tertentu yang disediakan berdasarkan nombor yang terdapat di atas pot ini. Selanjutnya, terdapat 4 segi 4 tepat yang diletakkan di setiap penjuru di dalam pot game ini. Setiap segi 4 tepat ini mempunyai fungsi yang tersendiri. Kemudian, terdapat juga gambar khusus yang diletakkan di dalam nombor soalan yang bertindak sebagai clue atau cabaran atau tindakan ataupun denda. Kemudian, pemain yang berjaya menghabiskan satu putaran dianggap sebagai pemenang pertama bagi games ini. Sekian saja daripada kumpulan kami. Terima kasih. Itu adalah sedikit sedutan daripada video pendek ini. Jadi saya nak buat rumusan sedikit mengenai video tersebut. Mengenai prototipe ini. Prototipe yang kami hasilkan ini bukan sahaja dapat menjadikan pembelajaran di dalam kelas itu lebih menarik, tapi ia juga akan mendatangkan faedah seperti meningkatkan penguasaan pelajar bagi sesebuah topik. Saya rasa itu saja perkongsian daripada saya. Saya serahkan semula kepada saudara moderator kita. Terima kasih. Baik, terima kasih saudara Tarmizi dengan penerangan yang jelas dan contoh yang diberikan sangat menarik. Askaria ya. Jadi dapat disimpulkan bahawa pendekatan gamifikasi ini dapat diterapkan menggunakan kreativiti dan inovatif guru untuk sesi PDPC yang akan menjadikan sesi tersebut menyeronokkan sekaligus dapat menarik minat pelajar untuk belajar. Guru boleh membuat permainan secara atas talian seperti Quizizz, Sokratis, Kahoot dan sebagainya, atau membuat permainan secara offline seperti bola racun, GameSpot dan teka silang kata. Dengan melaksanakan permainan tersebut, kemahiran berfikir pelajar akan meningkat apabila aktiviti yang melibatkan domain kognitif, afektif dan psikomotorik yang terdapat dalam pendekatan gamifikasi ini. Baik, kita teruskan dengan soalan ketiga untuk saudara Zulfitri. Kita sudah mengetahui isu
dan penyelesaian yang telah diterangkan oleh saudari Veronica dan juga saudara Tarmizi sebentar tadi. Sekarang kita nak tahu, apakah kebaikan yang kita peroleh daripada pendekatan pembelajaran berasaskan gamifikasi ini? Silakan saudara Zulfikri. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada saudara Mak. Hadirin sekalian, sudah pasti gamifikasi ini mempunyai kelebihannya dalam membantu guru-guru bagi mencapai pengajaran yang lebih efektif seiring dengan menjadikan sesi pengajaran itu lebih seronok dan bermakna kepada pelajar. Dan di sini saya menyatakan beberapa kelebihan menggunakan gamifikasi dalam pengajaran. Yang pertama adalah menggiatkan penglibatan pelajar. Bagi pandangan saya, gamifikasi merupakan salah satu cara yang banyak melibatkan pelajar dalam melaksanakan tugas, dan ini tidak mengira sama ada pelajar melaksanakan tugasan tersebut sama secara individu maupun secara berkumpulan. Melalui perlimbaan juga, pelajar dapat membina keyakinan diri, di mana bagi saya ianya merupakan salah satu aspek yang boleh menjadikan pelajar lebih bersemangat dalam melakukan apa jua yang diberikan guru. Tidak kiralah dari segi kita bertanyakan soalan dalam kelas ataupun membuat pembentangan. Berdasarkan pengalaman saya sewaktu menjalankan latihan mengajar, saya dapati pelajar kurang berkenan disebabkan kurang keyakinan diri. Namun begitu, setelah saya menjalankan beberapa sesi pengajaran dengan menggunakan kaedah ini, saya dapati pelajar saya semakin yakin untuk melibatkan diri sewaktu di kelas dijalankan. Soalan yang pelajar-pelajar saya pun semakin ramai yang suka bertanya, semakin ramai yang malu. Jadi bagi saya, gamifikasi dapat menggiatkan penglibatan pelajar sekaligus meningkatkan keyakinan diri mereka. Yang seterusnya, gamifikasi dapat membantu meningkatkan daya fokus pelajar sewaktu sesi dijalankan. Saya menyatakan ini kerana gamifikasi dapat membantu pelajar untuk fokus dalam kelas waktu belajar. Seperti mana yang Saudara Tarmizi berikan tadi, permainan kotak beracun. Kotak beracun merupakan permainan di mana pemain akan diberikan kotak atau apa barang yang boleh diwakilkan sebagai kotak. Lagu dimainkan dan pemain akan menyerah kotak tersebut ke pemain yang berada di sebelahnya lah. Permainan ini selalunya dia dimainkan mengikut arah jam ataupun melawat arah jam. Apabila lagu dihentikan, pemain yang memegang kotak tersebut akan diberi cabaran ataupun challenge yang boleh selesaikan, barulah permainan boleh diteruskan. Apa yang ingin saya maksudkan sebenarnya adalah melalui pembelajaran menggunakan gamifikasi seperti kotak beracun tersebut tadi, pelajar akan menjadi peka kerana mereka perlu bersedia untuk menjawab soalan. Jadi apabila gamifikasi tersebut digunakan, ianya dapat membantu pelajar untuk menjadi lebih peka sewaktu kelas kita dijalankan. Sekiranya kita sebagai seorang guru ingin bertanyakan soalan secara spontan lah. Yang seterusnya, gamifikasi dapat membantu pelajar dari segi kognitif, efektif dan psikomotor pelajar. Saya akan terangkanlah sedikit mengenai 3 aspek ini. Hadirin sekalian, 3 aspek ini merupakan aspek yang ada pada taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom merupakan satu model yang biasa digunakan dalam bidang pendidikan untuk analisis bagi apa sahaja yang melibatkan pendidikan. Ia berkait dengan objektif pendidikan yang melibatkan seperti pengetahuan ataupun kognitif, sikap atau efektif dan juga psikomotor. Itu sebabnya mengapa saya menyatakan 3 aspek tersebut. Dalam taksonomi Bloom, aspek kognitif melibatkan pemikiran pelajar di mana ia menekankan aspek intelek seperti pengetahuan, pengertian dan keterampilan berfikir. Efektif pula melibatkan pembangunan sikap, perasaan, emosi, nilai pelajar seperti minat, sikap, apresiasi dan cara penyesuaian diri. Manakala psikomotor pula melibatkan perkembangan kemahiran fizik pelajar. Mengapa saya tekankan gamifikasi? Kerana ianya dapat membantu pelajar dari ketiga-tiga aspek ini. Ianya kerana gamifikasi merupakan satu cabang yang luas. Ada yang melibatkan dari segi aspek kognitif sahaja, ada yang melibatkan dari segi efektif sahaja dan ada juga yang melibatkan dari psikomotor sahaja. Dan ada juga permainan yang berasaskan gamifikasi ini, ada yang melibatkan 2 daripada aspek yang saya katakan tadi dan ada juga yang melibatkan keseluruhan aspek tersebut. Jadi tidak beliklah kalau saya nyatakan bahawa gamifikasi boleh untuk pelajar dalam mengembangkan aspek kognitif dan
efektif dan psikomotor mereka. Nah, akhir sekali, gamifikasi dapat mempraktikkan pembelajaran ABA21 ataupun PAK21 dalam bilik darjah. PAK21 ni sebenarnya sudah lama diterapkan tetapi dilaksanakan secara efektif. Ia merupakan satu perkara yang amat merugikan lah kerana PAK21 merupakan cara pengajaran yang bagi saya amatlah berkesan bagi membantu pelajar menguasai topik. Di samping menjadikan suasana sesi kelas lebih menyeronokkan kepada pelajar. Gamifikasi merupakan PAK21 yang boleh digunakan sewaktu sesi kelas. Tidak semestinya kita harus menggunakan gadget barulah dikatakan pembelajaran tersebut asaskan gamifikasi. Menjalankan pengajaran dengan menggunakan permainan seperti cambulah, cara untuk menjalankan sesi tersebut merupakan salah satu contoh pembelajaran berasaskan gamifikasi. Pelajar dapat yang bermakna sekaligus berasa seronok untuk belajarlah. Ini juga telah melibatkan salah satu aspek dari taksonomisme yang telah saya sebut tadi iaitu aspek efektif. Menarik minat pelajar untuk belajar sedikit sebanyak membantu pelajar jadi efektif lah. Jadi itu saja apa yang saya boleh ulaskan mengenai kelam gamifikasi. Saya serahkan kembali kepada saudara Mirza. Terima kasih kepada saudara Zulfitri. Jadi banyak kebaikan yang kita peroleh daripada pendekatan ini dengan mengubah strategi pembelajaran baru. Tapi saya yakin setiap kelebihan pasti terdapat kelemahan. Jadi, boleh saudara kongsikan kelemahan sekiranya guru hanya memfokuskan kepada pendekatan ini? Terima kasih saudara Mirza. Okey. Gamifikasi ini sememangnya mempunyai kelebihan jika dipraktikkan dalam sesi pengajaran guru. Namun, gamifikasi juga mempunyai beberapa kelemahan yang boleh membawa kepada penyebab mengapa gamifikasi ini tidak akan ataupun tidak dipraktikkan. Yang pertama adalah risiko pelajar hilang fokus. Untuk dalam konteks ini, risiko fokus yang saya maksudkan adalah dari segi risiko pelajar boleh menjadi late sewaktu aktiviti yang melibatkan gamifikasi dijalankan. Tidak dapat dinafikan jika gamifikasi dilibatkan dalam rancangan pengajaran guru, akan tetapi sekiranya guru tidak dapat mengawal kelas dengan baik, aktiviti tersebut boleh menjadi punca objek pengajaran guru pada sesi tersebut tidak dapat dicapai dengan sempurna. Selain itu, gamifikasi juga memerlukan kos yang tinggi. Hadirin sekalian, gamifikasi juga memerlukan kos walau permainan yang ingin digunakan hanyalah berlandaskan permainan yang sudah biasa dimainkan seperti dam, tarian, sebagainya. Untuk menghasilkan permainan yang asli, guru perlu mengeluarkan kos perbelanjaan bagi menjayakan. Jika tidak pandai menguruskan perbelanjaan, ia boleh memakan diri dan akan menjejaskan kedua-dua belah pihak iaitu kepada guru tersebut sendiri dan juga kepada pihak pelajar. Gamifikasi juga memerlukan daya kreativiti yang tinggi daripada seorang guru. Permainan yang sudah ataupun pernah dimainkan oleh kelas, tidak kiralah sama ada berada di dalam kawasan sekolah ataupun luar pada kawasan sekolah, mungkin akan menyebabkan pelajar berminat untuk menyertainya. Apa yang dimaksudkan oleh saya tentang pelajar kurang berminat adalah dari segi merasa bahan. Pelajar akan ikut bersama sewaktu aktiviti itu dijalan, namun pelajar akan menunjukkan tingkah laku untuk menyatakan bahawa aktiviti ini membosankan sama ada secara fizikal ataupun melalui isyarat badan lah. Jadi untuk memastikan setiap kali aktiviti yang melibatkan gamifikasi ini menyeronokkan, asaskan sesuatu yang asli dan masih belum dijalankan. Guru perlu berfikir secara kreatif untuk menghasilkan bahan yang diperlukan. Yang terakhir sekali, gamifikasi ini juga kurang efektif untuk setengah keadaan. Saya akan berikan contoh. Gamifikasi tidak sesuai untuk digunakan sewaktu amali pengekodan. Gamifikasi boleh dilaksanakan dalam situasi ini, namun ianya tidak akan memberi impak yang positif kepada pelajar kerana hal ini memerlukan pelajar untuk memberi fokus sepenuhnya terhadap praktikal pengekodan dan bukan fokuskan kepada teori. Teori yang dimaksudkan oleh saya adalah dari segi pemahaman pelajar tentang sesuatu konsep. Pada pandangan saya, gamifikasi sesuai digunakan jika guru ingin menyampaikan teori tentang sesuatu topik ajaran. Tetapi untuk menyampaikan ilmu praktikal, ianya tidak beberapa sesuai lah.
Jadi kesimpulannya, gamifikasi ini mempunyai kebaikan dan kelemahannya. Jika seseorang guru ingin mempraktikkannya dalam sesi pengajaran mereka lah. Ada yang telah menggunakannya dan ada lagi yang masih was-was untuk menggunakannya. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih Saudara Zulfitri. Jadi boleh saya simpulkan bahawa terdapat banyak kebaikan yang diperoleh sekiranya guru menggunakan kaedah ini. Namun begitu, kelemahan yang terdapat dalam pendekatan ini boleh dikurangkan sekiranya guru mempunyai pemikiran yang kreatif dan inovatif yang tinggi semasa melaksanakan sesi PDP. Sekarang kita beralih kepada panel kita yang terakhir pada hari ini, Saudari Yan Kai. Baiklah, menurut saudari, apakah cabaran yang dihadapi oleh guru dalam melaksanakan pendekatan pembelajaran berasaskan gamifikasi ini? Dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Okay, cabaran pelaksanaan gamifikasi dalam PDP terdiri daripada 3. Yang pertama iaitu kekurangan tenaga mahir untuk menghasilkan reka bentuk permainan. Okay, guru kurang mahir dalam menggunakan bahan bantu mengajar yang telah disediakan. Malah mereka juga tidak menggunakan serta memanfaatkan teknologi dan bahan bantu mengajar yang telah disediakan oleh pihak sekolah. Hal ini dapat dilihat pada masa kini, hanya segelintir sahaja guru yang menguasai penggunaan teknologi. Mereka beranggapan ini hanya membuang masa. Pemikiran sebegini mendorong mereka untuk meneruskan PDP secara tradisional. Yang kedua, cabaran mengapa pembelajaran dengan aplikasi gamifikasi tidak berjaya adalah penggunaan elemen permainan, reka bentuk instruksional dan masalah teknikal. Halangan seperti masalah bilik belajar dan infrastruktur teknologi, contohnya komputer yang tidak berfungsi atau gangguan bekalan elektrik dan internet. Guru ragu-ragu menggunakan elemen gamifikasi dalam rancangan pengajaran mereka kerana mereka tidak mempercayai konsep itu sendiri dan kemampuannya untuk meningkatkan pemahaman murid. Malah sesetengah guru beranggapan bahawa pelajar cuma akan leka bermain semasa PDPC dan tidak fokus sepenuhnya. Yang terakhir adalah pemikiran kuno. Ramai tenaga pengajar menganggap permainan sebagai satu pembaziran masa. Mereka sering tidak berjaya untuk mencapai objektif pendidikan yang terkandung dalam kurikulum dan kebimbangan utama ialah kekurangan masa untuk menghabiskan sukatan pelajaran dan takut tidak menyediakan murid dengan secukupnya untuk peperiksaan akhir. Itu sahaja moderator. Okey, soalan terakhir untuk saudari. Apakah implikasi daripada penerapan pendekatan berasaskan gamifikasi ini? Boleh saudari huraikan? Boleh moderator. Okey. Untuk impak pelaksanaan gamifikasi dalam PDP pula terdiri daripada 4. Yang pertama adalah gamifikasi menggunakan pendekatan bermain dalam proses pengajaran dan pemudaharaan yang menjadikan proses PDPC menjadi seronok, interaktif dan dapat menarik penyertaan murid. Ia mampu memupuk minat dan motivasi murid terhadap pembelajaran dengan lebih berkesan kerana di dalamnya terdapat pembelajaran, penilaian, pengujian, pengukuran, cabaran, persaingan dan juga hiburan. Kesannya, ia dapat meningkatkan kemampuan murid. Permainan seperti ini bersifat santai tetapi dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang aktif dan menyeronok. Yang kedua adalah penggunaan gamifikasi dalam kaedah PDP dapat meningkatkan motivasi belajar serta pencapaian akademik pelajar. Apabila pelajar dapat menguasai satu permainan secara tidak langsung, aktiviti ini dapat mempengaruhi kognitif, emosi dan sosial. Integrasi teknologi dalam PDP mampu melahirkan murid yang seimbang sebagaimana yang dihasratkan dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Selain itu, secara tidak langsung, guru dapat menerapkan elemen TMK, iaitu antara aspek dalam elemen merentas kurikulum EMK. Yang ketiga adalah murid dapat mengenal pasti kekuatan dan kelemahan diri dalam PDPC. Penilaian adalah proses mengumpul dan menganalisis data secara sistematik bagi menentukan ada sesuatu objektif yang telah ditetapkan itu telah tercapai.
Guru boleh membuat refleksi dan merancang tindakan susulan berkenaan PDP yang dijalankan melalui skor yang diperoleh dalam permainan digital. Manakala, pelajar pula dapat membuat penilaian kendiri iaitu mengetahui kekuatan dan kelemahan dalam pembelajaran. Pelajar dapat mengenal pasti tahap penguasaan mereka dengan cepat apabila menggunakan aplikasi gamifikasi ini. Yang terakhir adalah membina kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif. Pelaksanaan gamifikasi juga dapat membina kemahiran melalui di setiap peringkat permainan kerana belajar didedahkan dengan aktiviti penyelesaian masalah melalui perkongsian maklumat dan masalah. Di samping pelajar berpeluang mendapatkan pandangan yang positif dari pelajar lain, aktiviti ini secara tidak langsung dapat meningkatkan kepatasan berfikir dan membuat keputusan kerana mereka perlu menjawab dengan pantas dan tepat serta membudayakan amalan kebat dalam kalangan murid. Itu sahaja dari saya. Baik, terima kasih kepada saudari Yan untuk ujahannya sebentar tadi. Jadi secara ringkasnya, terdapat banyak cabaran yang perlu dihadapi oleh guru dalam menjadikan sesi PDP menyeronokkan. Kesan penerapan pendekatan gamifikasi ini juga akan dapat dilihat sekiranya guru mahir menggabungkan elemen kreatif dan inovatif dalam aktiviti bilik belajar. Hal ini akan dapat mengukur kekuatan dan juga kelemahan semasa sesi PDP berlangsung. Terima kasih diucapkan kepada semua panel kita. Jadi saya bukakan slot pertanyaan sekiranya para hadirin mempunyai soalan ataupun pertanyaan tentang topik kita pada hari ini. Boleh kemukakan dengan buka mic ataupun serta tulis di chat box. Okey, terima kasih diucapkan kepada panel kita kerana sudi berkongsi pendapat dan juga pandangan berkaitan dengan forum kita pada hari ini. Dengan berakhirnya ulasan daripada panel terakhir itu tadi, maka berakhirlah forum kita pada malam ini. Seandainya ada kekurangan, terkasar bahasa, tersilap bicara sepanjang forum ini berlangsung, mohon dimaafkan. Sesungguhnya yang baik itu datangnya daripada Yang Maha Pencipta dan yang kurang elok itu datangnya daripada kehilafan diri kami sendiri. Wallahualam. Saya akhiri forum kita pada malam ini dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakap lagi. Ya,